Tuan-tuan, penantian tentang Muhammad ini SAW disebutkan oleh para Nabi terdahulu. Dalam Quran disebutkan Nabi Isa AS mengatakan kepada Bani Israel kan, yang mana inni rasulullahi ilaikum, kata Nabi Isa, aku ini rasul ke atas kamu, musaddiqan lima baina yaday yaumut Taurah, yang datang untuk membenarkan apa yang tertulis dalam Taurah Nabi Musa, ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan akan menyampaikan berita gembira tentang kedatangan rasul sesudah aku yang mana namanya itu Ahmad. Para nabi menyebutkan, para alam menantikan kehadiran satu orang lelaki mulia ini, tuan-tuan. Kalau kita buka dalam sirah, di dalam Syiar A'lamun Nubala pun ada, di dalam Sirah Rahiq Maktum pun disebut, dan beberapa syarah dalam Tuhfatul Ahwazi pun ceritakan bagaimana kisah. Kalau kita buka dalam fiqh sirah, Syekh Ahmad Ghazali yang merupakan guru kepada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kisah-kisah tentang Nabi pergi berniaga. Kemudian ada gerombolan orang-orang agama Nasrani ni yang menantikan Nabi. Menurut Syekh Ahmad Ghazali, kisah-kisah ini tak begitu kuat. Tetapi kalau dinilai menurut sirah dan dinilaikan dengan kajian-kajian rujukan kitab-kitab umat terdahulu, ada relevan, dia kuat. Sebab bersandarkan ayat Quran yang mana Nabi Isa dah peringat dah kepada Bani Israel itu akan datang seorang lelaki nanti ni, yang mana namanya Ahmad, yang sekian-sekian cirinya telah disebutkan. Selagi saya akan masuk, para sahabat satu dunia duk cari Nabi ni, ya. Dan bila Nabi Isa dah sebut macam tu, lelaki ini special, hebat, manusia yang nombor satu atas dunia dan semesta ini, maka semuanya menantikan baginda Nabi. Tuan-tuan, kita baca sejarah dalam dunia ini, bangsa Yahudi, atau bangsa Israel ini, dia duduk di Baitul Maqdis. Kemudian berlaku perpindahan masuk ke Mesir zaman Nabi Yusuf AS. Kemudian zaman Nabi Musa, mereka ditekan oleh kaum Qibti. Maka Nabi Musa bawa keluar daripada Mesir. Tentu pun tahu cerita tu kan, laut terbelah. Nak masuk ke Baitul Maqdis, kemudian mereka tak mau masuk, terperangkap mereka dekat lembah Tih dalam tempoh yang lama. Berlaku banyak proses. Tapi nak habang kata, mereka tidak ada di Madinah, mereka tidak ada di Yathrib. Tetapi ketika mana mendengarkan ciri-ciri tentang kehadiran lelaki mulia ini yang akan memerintah daripada bumi Yathrib, maka berbondong-bondonglah bangsa Israel ini datang ke bumi Madinah nak tunggu kehadiran Muhammad SAW ini, ya. Menantikan, seluruh alam menantikan baginda, sedang baginda tak tahu ni, yang satu dunia duk nanti baginda. Maisarah, satu orang pembantu kepada Siti Khadijah, menceritakan ketika mana aku menemani Muhammad dalam perjalanan perniagaan, bawa barang dagangan Siti Khadijah lah, ya. Aku merasa pelik sebab suasana hari itu sangat panas di padang pasir. Karavan orang berniaga ni berjalan nak pergi keluar berniaga ni, memang panas di padang pasir. Tetapi aku merasakan kenapa kumpulan kami ni tak rasa panas, sedangkan cuaca panas. Kenapa kumpulan kami tak rasa panas? Kemudian kata Maisarah, aku terdetik nak mendongak ke atas. Rupanya aku melihat ada sekumpulan awan yang memayungi kami. Ini disebut sebagai irhas. Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi sebelum jadi Nabi, disebut irhas. Selepas jadi Nabi disebut sebagai mukjizat, ya? Kalau Allah Ta'ala bagi kepada every single individu ataupun kepada particular individu, kepada sesuatu individu, disebut sebagai karamah. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada sekumpulan, sekelompok, satu kampung dan sebagainya, disebut sebagai ma'unah, ya? Itu istilah dia. Maka kata Maisarah, dinaungi kami itu. Bahkan disebut dalam fiqh sirah, Syekh Ahmad Ghazali sebut, dan dia menukilkan katanya kisah ini, sirah ini adalah rujukan daripada catatan lama, tetapi kerelevanan untuk dia benar adalah sangat kuat, kata Syekh Ahmad Ghazali. Kisah yang mana pendeta tanya Abu Talib tentang siapa lelaki ini tu. Kisah itu juga disebutkan tuan-tuan dalam kitab-kitab sirah, yang bagaimana orang-orang orang-orang Kristian Nasrani ni bukan Kristian lah, Nasrani ni dekat Syam, depa ada satu pokok yang mana menurut kepercayaan depa, setiap nabi yang memang nabi, dia akan ada satu cetusan rasa untuk singgah di pokok tu sandak, ya. Saya ulang lah, ini bukan hadis, tapi Syekh Ahmad Ghazali sebut dalam fiqh sirah, ini rujukan lama,
Tetapi kalau dinisbahkan dengan lapik ayat Quran dan riwayat yang lain, dia jadi kuat. Dia jadi taqwiyah, penguatan itu ada. Ini saya quote kata-kata Syekh Ahmad Ghazali dalam Fiqh Sirah. Sampai orang-orang Nasrani ni buat gereja di sebelah pokok tu. Semata-mata nak usah pokok tingkap. Siapa yang akan main yang sandak dekat pokok ni? Dan yang pastinya orang itu kena datang daripada arah Mekah. Kalau main daripada arah lain lah, main ikut belah-belah Penang Road dengan Bakatek ni, dia kena main ikut Mekah. Caravan yang main daripada Mekah singgah, kalau dia itu Nabi akan terdetik di jiwa dia untuk sandak asap di pokok tu. Ini kepercayaan dia. Ya? Maka tuan-tuan, ditakdirkan Nabi Muhammad SAW ini singgah dan duduk sandak di situ. Maka pendeta yang bernama Buhairah ini memperhatikan siapa budak ini. Ya? Memperhatikan dia. Maka kata ni panjang lah. Bila sampai Buhairah tanya kepada Buhairah tengok rombongan itu, tanya para pengikut dia, rombongan ni daripada mana ni? Kata para petugas gereja ni, kata rombongan ni daripada Mekah. Wahai ustaz, panggil ustaz lah kot kan. Maka kata kat mereka ni, malam ni rehat sini, kita jamu depan makan. Pasal Buhairah nak siasat. Sebab satu ciri dah ada dah, budak ni sandak dekat pokok ni. Ini kisah ni sebelum cerita Maisarah tadi tu. Cerita Maisarah tadi tu Nabi dah dewasa dah. Masa tu Siti Khadijah suruh Maisarah tengok Nabi, cara macam mana Nabi uruskan keuangan, amanahnya Nabi macam mana. Sebab Siti Khadijah dah berkenan dekat Nabi. Yang saya nak cerita yang ni Nabi masa budak lagi, ikut Abu Talib. Maka bila malam tu jamuan makan ni, maka tuan-tuan, pendeta ini tanya tentang Rasulullah ni, tentang Muhammad ini. Bila tanya tuan-tuan, tanya siapa penjaga dia. Maka Abu Talib kata saya. Maka pendeta ni tanya, siapa kamu dengan budak ni? Ya. Maka kata Abu Talib, saya ayah dia. Abu Talib sangat sayangkan Rasulullah. Dia takkan kata anak saudara. Dia akan anggap macam anak tuan-tuan. Anggap macam anak lah. Sayang sungguh-sungguh dekat Nabi ni. Bahkan Abu Talib adalah benteng Islam meskipun dia bukan Islam. Ya. Maka tuan-tuan, Abu Talib kata saya ayah dia, saya duk jaga dia. Maka kata pendeta ini, kalau demikian kau tipu. Tu dia tuan-tuan, terkejut. Macam mana Tok Guru boleh tahu? Macam mana pendeta ni boleh tahu saya murung? Sebab kalau betul engkau ada hubungan dengan dia, engkau pastinya bukan bapak dia. Sebab bapak dia telah meninggal ketika mana dia dalam kandungan lagi. Lagi terkejut Abu Talib. Lagu mana dia boleh check? Bukan ada Facebook pada zaman tu. Boleh check, boleh tahu. Bahkan siapakah engkau? Kata Abu Talib, saya bapak saudara dia. Kalau demikian engkau bapak saudara dia, engkau pasti Abu Talib. Itu kan. Dah kejut Abu Talib ni. Maknanya dunia menantikan Rasulullah. Ada yang menantikan Nabi dalam keadaan sedar dan memang menunggu. Dan ada yang menantikan Nabi dalam keadaan dia tak sedar, yang dia sedang menantikan Nabi. Saya akan buktikan. Tuan-tuan, dunia menantikan baginda. Nabi terima wahyu pertama. Kalau kita buka dalam sirah, beberapa hari sebelum Nabi mula terdetik nak pergi naik ke Gua Hira ni, Nabi dapat mimpi yang Nabi tak apa sedap badan. Maka Siti Khadijah beritahu kat Rasulullah, kat Nabi, tak apalah kalau you need some space, silakan, tak ada masalah. Ini isteri yang baik. Ya. Maka tuan-tuan, Nabi keluar duduk di Gua Hira sebab Nabi tak selesa dengan budaya Arab jahiliah masa tu yang menindah wanita, yang menipu jual beli, yang berjudi, yang berzina, yang mabuk. Nabi tak suka dengan benda tu. Nabi tak suka. Tuan-tuan buka dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi dah cerita, pernah ketikanya aku teringin nak pergi tengok apa yang orang Mekah, orang Arab ni duk menyanyi, duk menari sangat ni. Nak pergi tengok apa yang mereka buat dekat mereka punya gig ni. Nabi kata bila aku sampai, Tuhan campakkan rasa mengantuk, aku terlena. Bila aku bangun pagi, habis dah. Pergi pula kali kedua, sampai tak dan tengok function lagi, band tak dan naik lagi. Terlena Nabi. Jaga-jaga, habis dah. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada majlis-majlis macam tu. Maknanya majlis-majlis yang lara Nabi nak try pergi tengok, terlena Nabi. Kita kena ukur dengan diri kita. Kita lagu mana? Majlis lara, majlis ilmu yang mana nak terlena orang. Tuan-tuan, Nabi duduk di Gua Hira. Yang ni saya nak ringkaskan pasal tuan-tuan pun tahu. Malaikat Jibril mai, Nabi pun dapat Malaikat Jibril suruh doa, suruh bacakan. Nabi kata, "Ma ana biqari", aku tak boleh baca 3 kali. Malaikat Jibril ulang.
Kemudian malaikat Jibril sambung sampai habis ayat 5 tu. Maka Nabi turun. Dan Nabi turun sampai ke rumahnya. Nabi suruh Siti Khadijah selimut. Zammiluni, zammiluni. Siti Khadijah tuan-tuan, untuk para ibu, isteri yang baik, ibu kita ni. Nabi keluar lama, berkhaluah di Gua Hira, turun-turun dalam keadaan peluh. Tak mau cakap apa dah. Cuma yang Nabi mampu cakap, selimutkan aku, selimutkan aku. Isteri yang baik, Siti Khadijah, tak cakap banyak, ambil selimut. Dia tak cakap bingang, amboi mak 3 hari keluar tak balik mat, tak kata apa, terus nak suruh selimut je ni. Tak. Nanti dulu, suami aku tengah risau. Suami aku tengah ada masalah ni. Suami aku ada tengah berungsing memikirkan sesuatu. Ada sesuatu pengalaman yang sedang dia lalui tadinya. Tak apa, tenangkan dia dulu, esok baru aku tanya. Ini Siti Khadijah. Tak cakap banyak tuan-tuan, ibu kita Siti Khadijah selimutkan Nabi, tenangkan Nabi. Lama kelamaan Nabi rasa tak sedap duduk dan Nabi cerita kepada Siti Khadijah. Nabi bimbang, Nabi disihir, disebut dalam fiqh sirah. Maka tuan-tuan, saya nak kuat jawapan Siti Khadijah. Dia kata dekat Rasulullah, ya Muhammad lah kot nama masa tu. Saya tak jumpa nak panggil apa. Orang sebaik kamu, mana mungkin orang nak sihir? Sebab lelaki yang bernama Muhammad ini bukan sahaja disayangi oleh Abu Talib dan Siti Khadijah, bahkan disayangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Semua sayang kat Rasulullah. Tak ada orang yang tak sayang dekat Nabi di Mekah masa tu. Mana mungkin orang tak sayang? Rupa parah, cantik, akhlak elok, amanah, jaga reta orang, tak pernah kurang 1 sen pun. Ini Rasulullah. Mana mungkin orang tak sayang? Maka kata Siti Khadijah, orang sebaik kamu takkan ada orang nak sihir. Ini mungkin ada petanda yang baik. Jom, saya bawa abang pergi rumah sepupu saya, Waraqah bin Naufal. Tanya dia, kok dia tahu dia ni pendeta lama ni, orang ahli kitab lama ni. Pergi jumpa dia. Bila jumpa tuan-tuan, ceritalah satu-satu yang Nabi lalui. Kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya yang datang kepada kamu Muhammad, sesungguhnya yang datang kepada suamimu Khadijah adalah Namus, malaikat yang sama yang datang kepada Musa dan Isa. Sesungguhnya Muhammad ini adalah Rasul akhir zaman yang disebutkan dalam beberapa banyak kitab terdahulu, yang disebutkan oleh para nabi terdahulu, yang dinantikan oleh seluruh alam. Kata Waraqah bin Naufal, bergembiralah kerana suamimu ini adalah lelaki pilihan Tuhan yang disebutkan sejak bermulanya alam ini. Muhammad adalah that person, Rasul yang dinantikan itu. Kata Waraqah, semangat Waraqah. Lepas tu Waraqah bin Naufal sengap dan mengalir air mata dia. Maka kata Waraqah lepas tu, ketahuilah wahai Muhammad, engkau akan diperangi dan dimusuhi oleh kaummu. Nabi tanya, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Waraqah mengangguknya. Dan kata Waraqah, demi Allah, sekiranya telah turun wahyu itu nanti untuk engkau keluar dakwah, sekiranya engkau ditentang oleh kaummu, sekiranya aku masih muda, akulah yang akan menjadi bentengmu yang paling depan dan paling setia. Cuma aku risau aku tak sempat dan tak mampu, kata Waraqah. Dan Waraqah antara yang mengimani awal Rasulullah ni. Dan disebut dalam kitab sirah, Nabi pernah bermimpi Waraqah bin Naufal. Sebab Waraqah tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Sengaja Allah Ta'ala tundakan kematian Waraqah sebagai asbab untuk dia memberitahu Nabi, engkau ini siapa. Sebab tu tuan-tuan, apa yang Tuhan atur dalam hidup kita ini pastinya ada tujuan dan sebab dia. Kanan atau kiri, depan atau belakang, atas atau bawah, Tuhan tentukan kehidupan kita ini. Di penghujungnya pastinya ada sebab kenapa dahulunya Tuhan condong dan ponakan hidup kita. Tuhan takdirkan kita ditukar kerja ke Kuala Lumpur, mungkin ada sebab. Tuhan mungkin nak temukan kita jodoh di sana. Tuhan berhentikan kita kerja di sini, memanglah sebab dunia, tapi takdir itu tak terlepas daripada Tuhan. Mungkin ada asbab Tuhan nak angkat kita ke tempat kerja yang lebih mahal gajinya. Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan memegang amanah untuk mewarisi masjid yang bersejarah ini, pastinya ada sebab. Tuhan takdirkan demikian dan demikian.